ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Apa yang saya nak cerita ini sebenarnya, saya pernah cakap suatu ketika dahulu. I think 2021. Saya kata saya nak dedahkan satu cerita berkenaan dengan Azmin. Tapi pada waktu itu, saya tak dapat dedahkan kerana kes ini sedang berlangsung. Pada waktu itu, kes ini sedang berlangsung di mahkamah. Jadi saya tak boleh nak dedahkan. So saya biar. So after some time, lepas sekian lama, rupanya kes ini sudah di pick up atau sudah diambil atau sudah dihidu oleh Sarawak Report. Siapa yang tak tahu, Sarawak Report adalah milik Claire Castle Brown, dan dia adalah orang yang mendedahkan kes 1MDB sehinggalah sebagaimana yang kita tengok, dan beliaulah yang mendedahkan PAS terima lebih 90 juta daripada UMNO. So kita tengok, kita baca apa yang berkenaan dengan kes ini. Baik. Dia ada, tuan-tuan, ni bahasa Inggeris lah, sebab yalah, Sarawak Report ni bahasa Inggeris lah. So tuan-tuan kalau nak baca bahasa Malaysia, tuan-tuan boleh klik BM kat sini, bahasa Malaysia. So dia akan keluar AI translated by Google Translated. So dia akan keluar bahasa Malaysia. Dia boleh translate kepada bahasa Malaysia. Cuma dalam bahasa Malaysia ni dia tak ada apa orang kata, tak ada gambar lah. Tapi saya akan baca dalam bahasa Malaysia. Tapi kemudian kita akan tengok bukti-buktinya di dalam bahasa apa orang kata, di dalam bahasa Inggeris tu. Baik, saya baca. Okay, ini adalah gambar. Gambar Azmin. Ini adalah yang disebut nama Muhammad yang menjadi proxy. Disebut Muhammad menjadi proxy. Gambar ni gambar lama. Itu sebab tu Amir ada sini. Ini gambar tahun 2019. Ini adalah Razlan. Ini adalah Afif yang menang Taman Medan. Ini adalah Azmin, Amiruddin, Menteri Besar, dan juga Hilman. Ini adalah gambar lama sewaktu 2019. Bukan gambar terkini. So jangan ada confuse pula. So ada kaitan tak benda ini, kes ini dengan Amir? So far tak ada. So far tak ada. Sebab masa dia ambil alih kuasa, Amir berkemungkinan besar tak tahu yang berlaku tentang kes ini. Baik, kita baca. Susulan laporan polis yang dikeluarkan oleh kontraktor yang berpekalan di Selangor bernama Haizal bin Hanif minggu lepas, Sarawak Report telah diluluskan dokumen yang mengandungi bukti baru. Kan? Has been passed, bukan telah diluluskan, telah diserahkan. Dia translate. Yang banyak mengandungi bukti bahan baru yang ketara berkaitan skandal yang berlaku pada Julai 2019 berhubung dakwaan sogokan berjuta ringgit yang dibayar sebagai balasan kepada projek pembangunan direct nego yang besar. Kononnya dalam usaha sama dengan kerajaan negeri. Mahkamah telah membuat kesimpulan projek perumahan Salak Tinggi melibatkan 100 ekar dan diunjurkan bernilai 600 juta adalah skim penipuan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh kerajaan negeri seperti yang dipercayai oleh pemaju. Bermakna kontraktor ini telah ditipu oleh Azmin mengatakan bahawa ada projek itu dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak ada. Tetapi bukan Azmin yang berjumpa dengan dia, siapa? Bagaimanapun bukti jika benar menunjukkan ramai tokoh politik kanan termasuk bekas Menteri Besar Azmin Ali berusaha untuk meneruskan projek itu seawal 2016 sebagai balasan kepada derma politik yang dikatakan. Dalam satu teks SMS yang dihantar kepada polis yang nampaknya dihantar dari nombor telefon Azmin Ali, diketahui bayaran tersebut dirujuk kepada sebagai komisen. So ini adalah teks tu tuan-tuan. Teks itu kalau kita boleh baca, tuan-tuan boleh pergi ke website, tuan-tuan boleh tengok teks tersebut. Azmin Ali, dia ada nombor telefon bawah ni tapi dipadam lah. Dan saya berkesempatan untuk lihat nombor telefon ini, dan so far apa yang saya tengok memang betul nombor telefon Azmin Ali setakat yang saya tahu. Kalau orang lain dah beli saya tak tahulah. Okey. Selepas selesai menjalankan, SMS tu berbunyi, selepas selesai menjalankan perniagaan perlu diwujudkan syarikat PNS untuk menyimpan komisen dan perkara berkaitan. Kerja ini akan memudahkan segala urusan kita selepas ini. Maklumkan kepada Haizal, iaitu kontraktor tadi, tentang jaminan saya sebagai Menteri Besar. Dia pasti akan percaya kepada saya. Baik. Saya akan ceritakan lepas ni, bila kita baca ni. Syarikat Haizal, Unijaya Teknologi Sdn Bhd dan rakan kongsi, kemudian dalam projek KT Lee, mendakwa telah melabur lebih 8 juta dalam usaha sama yang sepatutnya dengan entiti Negeri Selangor, PNSB, Pemodalan Negeri Selangor Barat, sebelum ia ditutup di bawah Menteri Besar yang ada sekarang, Amiruddin. Amiruddin menghentikan dakwaan tersebut. Maksudnya dikatakan Amiruddin menghentikan projek tersebut kerana dia mengatakan bahawa dokumen itu adalah dokumen palsu. Didakwa sebahagian besar daripada wang tunai itu sememangnya dialih kepada derma politik parti yang didakwa, dan dalam laporan polis, Haizal buat kali pertama secara terbuka mendakwa beberapa
pemain daripada apa yang beliau sifatkan sebagai kartel Azmin dikaitkan dengan MB sebelumnya. Azmin Ali terlibat langsung dalam mendapatkan wang itu. Teruk sangat translation ni. Saya baca je lah. Okay. Extensive text messages and documentation have been passed to Sarawak Report. Text messages yang banyak dan juga dokumen-dokumen telah diserahkan kepada Sarawak Report untuk menyokong dakwaan, termasuk dokumen yang ditandatangani oleh pejabat Menteri Besar yang telah didaftarkan di mahkamah. Kan? Haizal dan juga peguam dia. Evidence of fraud. There is no there is no dispute that the fraud of some nature took place. Tidak dapat dinafikan bahawa penipuan telah berlaku. Tetapi the extent of the deceit has been minimized with just one junior political associate nama Muhammad bin Kushari, having been found guilty and punished for admitting impersonating Azmin's successor Amiruddin as he apparently attempt to push through the completion of deal after 2 years of delay in 2019. So apa yang berlaku, Muhammad bin Kushari ini didapati bersalah kerana dikatakan impersonating ataupun impersonate lah Amiruddin. Dia kata dia adalah Amiruddin. Masa tu menteri besar, maka dia tak dipenjarakan, didenda 3 bulan. Okey. So ini adalah dokumen tersebut dikatakan di antara Permodalan Negeri Selangor Berhad dan Unijaya, diserahkan oleh Muhammad ini. Diserahkan oleh Muhammad kepada Unijaya, okey, di atas nama ini untuk projek tersebut. Dan dikatakan Unijaya telah membayar sejumlah 1.25 juta kepada sebuah syarikat, dikatakan anak syarikat PNSB, tetapi kemudian rupanya bukan anak syarikat PNSB. Dia adalah syarikat yang diwujudkan oleh Muhammad atas arahan daripada orang atasan yang dipercayai geng-geng kartel ini. Okey. Now, panjang dia punya dokumen ni, tuan-tuan boleh baca. Ini antara muka depan tersebut. Kemudian dikatakan selepas itu hendaklah pembayaran dibuat kepada sebuah syarikat bernama PNSB. Dikatakan sebuah anak syarikat bawah PNS. Dan bila disemak di dalam website, memang wujud PNSB ni, tuan-tuan. Tapi selepas itu hilang. Okey. Dan PNSB ini dimiliki oleh 3, iaitu Nuraini bin Sabsuddin, Abdurrani bin Osman, Allahyarham, dan juga Auzlin bin Mursyid. Ini adalah bekas adun kalau tak silap. Okey. So ini adalah salah satu yang ada, tuan-tuan boleh tengok. Baca sendiri nanti ya. Dan ini adalah jumlah pembayaran yang telah dibuat kepada Muhammad ni. Muhammad ni dikatakan sebagai, apa orang kata, dia punya proxy. Muhammad dibayar 10,000 kepada kawan Muhammad, transfer kepada BIMB. Kemudian dia bagi cash 5,000 dan 55,000. Kemudian transfer kepada orang yang bernama Razak, Haizal, dan juga cek 250,000 cash kepada Razak. Kerana apa? Kerana telah diminta oleh Azmin Ali, katanya. Ini adalah Muhammad, setiausaha penyelaras DUN Pelabuhan Kelang pada waktu itu, Azmizam, YB Azmizam, sekarang YB lah, yang dia adalah setiausaha penyelaras DUN pada waktu itu. Impersonating MB, so dia telah ditangkap, dikatakan telah menipu dan apa orang kata, ini dia gambar dia ditangkap. Okay, nanti tuan-tuan boleh klik sendiri dan tengok sendiri. Dan dokumen ini dikatakan palsu, sedangkan dia ada semua chop dan sebagainya. And even worse, tuan-tuan, ini pada zaman Azmin, even worse, dokumen ini telah pun mendapat PA, Power of Attorney. Di bawah oleh siapa? Dikatakan diluluskan oleh siapa? Orang kata apa? Didaftarkan oleh siapa di Mahkamah Tinggi? Didaftarkan oleh Razlan yang bertanding di Kota Damansara baru-baru ini. Okay, kalah lah. Sedih seorang je kalah. Ini adalah teks daripada Hilman, katanya. Ini adalah allegedly, katanya, teks daripada Hilman. Dia kata, call, sama. Saya makin pening. Nombor tu dah banyak kali call dan cakap dengan saya. Maaf, itu saya tak pasti. Sebab itu better pergi jumpa Hidayat. Dia boleh bantu. Kalau tidak jumpa Razlan, peguam PNSB. Dia lebih cekap. Dia bagi nombor Razlan. So, Razlan ni akhirnya telah mendaftarkan dokumen ini. Saya ringkaskanlah, tuan-tuan boleh baca panjang. Dokumen perjanjian ini kepada apa? Kepada Power of Attorney, di mana lepas itu, dia orang pun boleh buat caveat. So, kalau kita tengok conversation di antara Razlan. Caveat pendaftaran dah batal ke? Dia tanya. Assalamualaikum, please check your email. Wassalam, Allah Akbar, postpone lagi.
Harap esok jadilah meeting. Ini adalah surat yang dihantar daripada MB kepada Unijaya. Kononnya nak berjumpa dengan Unijaya. Sehari selepas diterima surat ini, dia kena tangkap. Maksudnya owner Unijaya ni kena tangkap. So akhirnya PNSB bawa kes ini ke mahkamah, dan mahkamah pada tahun 2019, 2021 mendapati bahawa dokumen ini palsu tanpa melalui perbicaraan pun. Tanpa melalui sebarang perbicaraan. Okay. So dokumen ini terus mahkamah kata palsu tanpa melalui perbicaraan 2021. Pada masa itu PN sedang berkuasa. Okay. Ini adalah gambar mereka. So the alleged conversation adalah sebegini. Ini adalah teks tu, SMS tu. Azmin Ali, minggu depan kita jumpa, kau bawa Haizal. Aku dulu bertahun dalam lokat ni sebab selepas Muhammad kena tangkap, sebab dia dikata impersonating ataupun apa orang kata meniru menteri besar lah, Amir masa tu. Kan? Minggu depan kita jumpa, kau bawa Haizal. Aku dulu bertahun dalam lokat ISA. Bullshit. Azmin tak pernah masuk ISA. Selasa atau Rabu selepas semua ini selesai, pasal Haziq Bangang ni. Ini kes masa itu, Haziq punya kes meletup. Lepas Raya Haji, aku naik TPM. Kau orang juga yang akan merasa nanti lepas Raya Haji. Tuan-tuan kena ingat, perancangan ini adalah perancangan untuk nak jatuhkan kerajaan. Ini 2019 teks ni. Kalau kita tengok 2019. Oh, dia tak tulis tadi. 18 hingga 20 Julai 2019. Salam bos, Saifuddin & Co. Saifuddin ni bukan Saifuddin kita KDN. Saifuddin adalah lawyer PNSB. Saifuddin & Co. saman kami. Bagaimana kami nak selesaikan perkara ini? Kalau meletup, saya tak tahu nak buat bagaimana. Naik mahkamah, kita semua akan mati. Jujur saya jawab. Waalaikumsalam. Selesai sebelum Hari Haji. Saman apa? PNSB guna peguam Saifuddin. Hantar notis saman kepada peguam Unijaya. Kes salak tinggi. Cerita apa saya tidak pasti. Harap bos boleh tengok benda ni. Penting, hari Isnin kami ambil saman. Esok saya call untuk dapatkan makluman tepat. Minggu depan kita jumpa. Dengan cerita, Dato' Seri Ahmad Omar pergi haji. Betul. As detailed, the same evening Muhammad Halajili screenshot. Okay, ini adalah screenshot daripada Muhammad. Muhammad ni jadi orang tengah kepada Azmin Ali. Dia screenshot benda ni. Kemudian ini adalah again another screenshot. See you soon. Assalamualaikum. Mohon bantuan pada saudara Haizal segera untuk selesaikan kos 116,000. Maklum pada dia, saya sangat terhutang budi kalau dia bantu saya kali ini. Apa perkembangan hari ini? Saudara Haizal dah maklum bagaimana? See you soon. Penukaran hak milik. Ini dia semua cerita dalam minggu ini. Penukaran hak milik selewat-lewatnya pada Mac mesti diselesaikan. Geran tanah pegawai dah setuju gabung kedua lot. Jadi minggu ini mereka selesai dengan PTG. Federal. Tanah status hak milik kekal. Konsep memaju beli tanah. Tadi keperluan rumah Selangorku. Maju untuk satu pengembangan Islamik. Pembangunan teknologi Islamik. Buat pembetulan proposal. Ringkasan hantar sebelum 27 hari bulan 2 2019. Kopi agreement. Bayar deposit. Terus tukar bayaran. Terus buat usaha KM awal bulan. Okay. Ini semua teks-teks WhatsApp. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Azmin Ali hantar. Dokumen-dokumen ini ada. Semua ini ada. Dokumen ini. Dan lebih lagi. Bukan setakat dokumen ini. Dan lebih lagi sebenarnya. Dan ada lagi dokumen yang sebenarnya tak ditunjukkan dekat sini. Tetapi dah pun dibuat laporan polis. Dokumen laporan polis telah dilakukan. Haizal tadi dah buat laporan polis. Tapi pada tahun 2021 tidak ada tindakan polis dibuat. So bila ditanya kenapa lambat buat tindakan polis, kenapa sekarang baru didedahkan? Sebab dia kata dia tahu. Azmin sangat berkuasa pada waktu itu. Buatlah laporan polis. Buatlah laporan SPRM. Takkan ada tindakan. Tindakan tidak akan ada. Ambil contoh mudah tuan-tuan. Video kabur tu. Video kabur tu. Tak kabur tuan-tuan. Baru-baru ini terdedah balik video kabur tu. Video semburit Azmin dan juga apa orang kata Haziq. Tak kabur pun. Tersebar kembali video tu waktu sebelum PRN hari tu. Saya tak dapat lah, tapi ada orang kata dia dapat. So dia kata, saya dah tengok saya first time tengok. Oh rupanya memang tak kabur Memang tak kabur. Kau dapat menampak muka Azmin tu jelas. Saya bukan tengok masa ni, saya tengok dulu. Masa dia mula-mula tersebar dulu. Memang tak kabur tuan-tuan, jelas. Muka tu jelas. Tapi bayangkan 2019, powernya tak power Azmin ini. Siap polis kata apa? Oh kabur. NFA. No further action lepas tu. Selepas ni boleh ambil tindakan lagi. Terpulang kepada KDN. Terpulang kepada Saifuddin Nasution kalau dia nak ambil tindakan. Boleh je. Kalau dia bagi arahan boleh ambil tindakan. Tapi Datuk Seri Saifuddin Nasution
The ball is in your court. Kalau you nak ambil tindakan sebenarnya boleh. Video tu ada. Haziq tu ada lagi. Tuan-tuan nak tengok pengakuan Haziq tuan-tuan? Nak tengok? Ha? Saya Haziq Aziz. Dengan ini saya membuat pengakuan bersumpah bahawa saya lah individu bersama Azmin Ali dalam video telah viral semalam. Video tersebut telah diambil tanpa kebenaran saya pada 11 Mei semasa pilihan raya kecil Sandakan di bilik Azmin di Hotel 4 Point. Saya menggesa SPRM untuk menyiasat Azmin atas tuduhan korupsi. Dia bukanlah individu yang layak menjadi seorang pemimpin. Okay, tuan tuan tengok sendiri seorang hulu kelang yang pergi mengundi dia tu, faham lah. That's on your hand. The blood is on your hand. Okay. So, kes tu habis tak? Kes jenayah tak ada time lupus tak ada. Kes jenayah tak lupus tuan-tuan. Saya tak tahu lah kenapa kerajaan kita ni terlalu lambat nak buat tindakan. Saya tak tahu. Yang tu kena tanya dengan kerajaan lah, kena tanya dengan menteri lah. Kenapa lambat sangat nak buat tindakan? Yang tu saya tak boleh nak apa kata? Nak kata lah. Oh, nak tengok video semurit ke? Hashtag semurit tuan-tuan. Nak tengok video tu ke? Oh, tak boleh. Saya tak boleh tunjuk video tu. Nanti dikatakan menyebar video lucah. Saya tak boleh tunjuk. Dan saya tak ada pun. Kalau saya nak tunjuk pun saya tak ada video tu. Saya tak ada. So, pendedahan ini tuan-tuan boleh tengok sendiri. Sekarang ni terpulang kepada kerajaan sama ada ambil tindakan atau tidak. I don't know what will happen. To be honest, I do not know.